Masalah tangan tadi. Tak. Semua kita ambil contoh manusia, monyet, kucing, apa lagi? Kerusi, motosikal dan seumpama itu. Sama ke tak sama? Tak sama dia kata. Tangan manusia tak sama tangan monyet, tak sama tangan kucing, tak sama tangan gajah, tangan kerusi. Betul, tak sama dari segi bentuk, rupa, komposisi dia daripada apa, madah dia daripada apa. Itu tak sama. Tapi sama dari segi apa? Bukan sekadar nama. Macam tadi Allah wujud, kita wujud. Allah ada sifat kudrat, kita ada sifat kudrat. Hak tu betul, dan ahli sunnah terima. Tu tak apa pula kita kata Allah ada sifat yang ada pada makhluk pun ada sifat tu. Itu sama pada nama. Sama hanya pada nama saja. Sama pada nama je, tak ada masalah pada perkara yang mana memang sabit. Contohnya kita wujud, Allah wujud. Sama pada nama wujud tu. Tapi hakikat wujud berbeza. Kita ada sifat sama, Allah ada sifat sama. Nah, Allah ada sifat sama. Sama dari segi sifat sama, tetapi lain. Daripada makna sama tu berbeza. Yang ni yang kelas Dr. Kubrahi sebut apa, dia panggil apa? Mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi, lafaz sama makna berbeza. Faham? Lafaz sama tapi makna lain. Lafaz sama pada kita dengan sama pada Allah, lafaz sama tapi makna berbeza. Mushtarak lafzi. Dalam ilmu bahasa dipanggil mushtarak lafzi. Okay? Baik, faham wujud kita dengan wujud Allah sama dari segi lafaz, tapi wujud kita lain dengan wujud Tuhan. Kerana Allah wajibul wujud, kita jaizul wujud. Kita harus ada, Allah wajib ada. Jadi hak tu lain dengan masalah yang dibawa oleh Wahabi ni. Wahabi dia kata bukan sekadar, dia guna contoh tadi kan, dia guna contoh tadi, kita ada, Tuhan ada, tak apa pun, tak ada masalah. Kita kata ada, Tuhan ada. Kita kata kita ada samak, kita ada basar, Tuhan ada samak, ada basar. Tapi samak kita tak sama basar sama Allah, basar kita tak sama basar Allah. Betul lah, sebab apa? Sebab sama dari segi nama. Sekarang ni bila awak kata tangan, jadi apa yang diisbatkan oleh mereka mengisbatkan tangan dengan makna apa? Kalau tangan dengan makna sifat, selesai, ahli sunnah terima. Tangan dengan makna sifat yang sabit bagi Allah, kerana Allah mengisbatkan pada dirinya yadullah. Tangan makna sifat, kita terima. Jangan nafi. Sebab apa? Sebab sifat ni layak, dan Allah mensifatkan diri dia. Dengan makna apa? Dengan makna yang layak dengan Allah. Kalau gitu tak apa, itu perjalanan salah betul pun gitu. Tetapi mereka bukan sekadar di situ, pergi lebih lagi dengan menisbah-nisbahkan, membuat perumpamaan tangan Tuhan dengan tangan-tangan makhluk, nak menyatakan maksud tangan yang mereka begitu bukan sekadar tangan yang makna sifat, tapi huwa zatun wa huwa ainun wa zatun. Ini ada ditasrihkan dalam sebahagian kitab-kitab salafiyah. Huwa ainun wa zatun, dan dalam kuliah masyayikh besar dia lah. Yang mana bukan sekadar sifat, tapi huwa ainun wa zat, maknanya tangan dengan makna zat, ataupun ain. Ain ni makna lawan bagi sifat lah. Makna apa yang dia faham tu? Ada, bukan sekadar yad dengan makna sifat saja. Sebab itu bila buat contoh, dia buat contoh tangan-tangan makhluk tak sama dengan tangan kita. Apa yang dia daripada contoh tu dipaham bahawa perbezaan dari segi bentuk, rupa, tetapi sama dari segi apa? Sama dari segi kesemuanya juzuk daripada sesuatu. Tangan kita juzuk pada kita. Tangan kursi juzuk pada juzuk pada kursi. Tangan monyet juzuk pada monyet. Tangan motor juzuk pada motor. Jadi dia sama dari segi tangan ialah juzuk daripada sesuatu. Jadi hak ni yang ahli sunnah kata dak menafikan juz'iyah dan kulliyah daripada Tuhan. Allah tidak berjuzuk-juzuk. Tapi bila mereka bawa dengan pahaman tu, apa yang zahir pada ayat tu menunjukkan bahawa ada satu yang namanya yad
yang ada pada diri Tuhan dengan makna apa? Ba'diyah. Mereka dok kata, saya dok kata, mereka kata. Mereka dok berani, tapi kona nampak pergi situ jugalah. Mai kona nampaknya kat arah tu, tapi dok kata. Selagi dok kata tu dok jadi tidak digelar mujassimah sharih. Tidak digelar mujassimah sharih. Kalau disebut jelas-jelas tu mujassimah sharih lah. Tapi kerana kona ni, bila kona ni dok apa, tak berapa jelas. Sebab tu akidah yang tidak jelas, tidak membawa kepada ketenangan seseorang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nampak tak? Faham tak isu ni? Boleh beza kalau orang tanya. Dah, kalau apa salah kita kata Allah ada tangan tapi tak sama dengan tangan kita? Tidakkah kita kata Allah ada kudrat tapi tak sama kudrat kita? Kalau orang tak faham beza, dia kata betul kok. Apa salahnya kita kata Tuhan ada tangan tak sama tangan kita? Tuhan ada muka tak sama muka kita? Dalilnya ahli sunnah terima bahawa Allah ada kudrat dan kita makhluk ada kudrat. Kita ada kudrat kita tak sama kudrat Allah. Jawapannya dua ni benda yang berbeza. Sifat kudrat iradat yang disebut tu, yang mana ada pada Allah Ta'ala, ada pada kita tu sama pada nama saja. Dan sifat ini sifat kamal, sifat kesempurnaan, sifat yang ghairu muhimin litashbih, yang tidak memberi makna tashbih. Kerana orang faham perbezaan pada sifat, mudah kita faham. Sifat makhluk dengan sifat Tuhan mudah kita faham. Tetapi penisbahan sesuatu ab'ad wa ajza, juzuk dan sebahagian pada Tuhan. Makhluk ada bahagian daripada diri makhluk, Tuhan ada bahagian diri Tuhan. Ni akan menyebabkan apa? Menyebabkan benda ini telah perbincangan berbeza. Kalau awak kata ya dengan makna sebahagian daripada diri Tuhan, ialah ya, bukan sekadar sifat. Ya dengan makna ain wa ba'd, maka benda ni telah membawa kepada Tuhan tu berjuzuk. Tak sama. Kerana makna yad, kerana yad, wajah, sak dan seumpamanya, ini sifat-sifat yang muhimah litashbih, memberi iham penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Sebab itu ulama dalam masalah ini ada dua mazhab, sama ada tafwidkan makna kepada Allah ataupun takwil dengan makna yang layak. Sebab sifat-sifat ini zahirnya bukan menafi. Kita tak boleh nafi apa yang Tuhan sabitkan. Apa yang Allah Ta'ala sabitkan, Rasulullah bawa, itu tidak dinafikan. Tetapi makna dengan makna zahir itu yang dinafikan. Datang dalam kalam para ulama salaf, zahiruhu ghairu murad. Zahir makna tersebut bukan maksud dia. Puak sana kata tangan-tangan lah. Tak cakap itu, tangan-tangan lah. Tapi jangan samakan tangan kita dengan tangan Allah. Tangan-tangan lah. Faham tak? Tangan-tangan lah maknanya apa? Tangan yang segera faham. Tidakkah tangan yang segera faham tu ialah juzuk pada badan kita? Dah kalau maknanya tangan Tuhan tu juzuk pada diri Tuhan, tak rasa masalah. Tu kadang-kadang mereka boleh jadi kerana mereka tidak ikut pahaman ni, mereka telah belok bahawa lawazim yang kita sebut tadi tu lazim yang jelas pada perkataan mereka. Tapi mereka blokkan, kata jangan fikir. Dah awal-awal awak fikir dah tadi. Siapa awal-awal patutnya jangan fikir pada awal lah. Dia kata ya serah makna, tiba-tiba dia fikir juga, kata makna tangan-tangan lah. Bukan tangan makna kudrat, dia nafi pula. Andaian-andaian lain tu menyebabkan akhirnya mereka telah masuk dalam lembah mujassimah. Ini satu benda. Mujassimah kata kami tak kata Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Betul, kena faham mujassimah musyabbihah ni dua benda yang mana ada berlaziman. Kadang-kadang berlaziman, kadang-kadang ada yang tidak berlaziman. Contoh macam mana? Mujassimah ni makna mengiktikad Tuhan berjisim. Jisim tak sama makhluk, orang panggil mujassimah saja. Tapi kalau jisim sama makhluk, dia panggil mujassimah musyabbihah. Nampak? Tapi dia kata tak sama makhluk. Betul lah tak sama makhluk. Saya pun tak kata awak kata Tuhan tangan sama makhluk. Sebab bila kata gitu, memang orang tu awal-awal lagi keluar daripada daerah umat Islam ni.
bila menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi bila menyatakan ada tangan tapi tak sama makhluk, menyatakan tangan dengan makna juzuk tu mujassimah orang panggil. Jadi kena faham dua istilah tu. Ni kadang-kadang mereka cuba konak-konak, kami tak kata sama, tangan-tangan yang layak, tapi tangan apa? Kalau kita cocoh lagi, bahasa dengan cocoh lagi akhir tu big lah. Macam baru ni debat ni akhirnya Tuhan duduk di orang yang duduk di gunung Everest lebih dekat dengan Tuhan daripada orang duduk bawah. Nampak dah bahawa akhirnya bila cocoh lagi, bila kita terah lagi, kita usul lagi, akhir terdedahlah kepincangan dalam akidah mereka. Nampak tak? Ditarik balik lagi tak tahu. Kena tarik balik, kena taubat. Sebab itu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Kecuali memang dia yakin etikad gitu. Nak aku mana? Tapi etikad Tuhan bertempat di atas ni tidak buat kufur lagi. Ada pula seorang ni tak buat kufur, jadi tak boleh kata kufur. Sebab memang jumhur tak kata kufur. Jadi dok kufur lagi bukan makna betul. Dia kata tak apa dok kufur lagi. Dok kufur lagi bukan makna betul. Salah. Mujur dok kufur je patut gitu. Salah tu sesat dah. Dosa dah tu. Jadi jangan ikut hak sesat. Nampak? Dia kata tak apa, ulama tak sepakat kufur. Betul lah ulama tak sepakat kufur. Kau nak ikut kau salah. Pelik tak cara tu kata. Dr. Kubahin kata ni virus bila masuk dalam otak ni dia jadi rosak cara pemikiran.